Okey, baik. Jadi harap malam ni kita diberi kefahaman yang tepat berkenaan dengan cara trading option. Sekarang saya ada share screen. Okey. Okey, baik. Share screen. Okey. Dapat tengok. Okey. So far ada beberapa yang baru, jadi okey, Jam Syahriza Emik. Okey, selamat datang Jam, Osman, Ijal. Okey, jadi ada beberapa yang baru malam ni. Jadi kita mula kelas daripada sesi basic lah. Okey. Okey, biasanya kelas yang saya buat secara basicnya pengenalan kepada option dan broker konteks, cara register, depo dan withdraw, pantang larang, setting indicator, start trading. Jadi saya rasa untuk cara deposit, cara register tu semua dah maklum lah, senang kan. Okey, berkenaan dengan option, pengenalan kepada option bagi yang baru mengenal untuk mengenali option. Selamat datang Ijal. Ada lagi. Okey, ramai pula ni masuk. Okey, selamat datang semua. Tahniah kita baru bermula. Jadi bagi yang mengenali option ni, nak mengenali option ni adalah satu inovasi daripada platform trading yang sebelum ni lah. Okey, kalau sebelum ni kita tahu ada trading forex, Wall Street, saham, semua tu lah. Dan option ni satu inovasi dalam dunia trading, di mana option ni dia tidak terlibat dengan leverage. Okey, tak ada. Dia tidak terlibat dengan swap. Okey, dan tidak terlibat dengan pits. Okey, dia tak ada tiga perkara ni. Dia tak ada dalam tiga perkara ni. Yang dalam forex ada, dia tak ada. Okey, itu option. Dan option ini cara ringkasnya, apa yang kita beli tu dia ada tarikh expired. Ada masa expired. Contoh, kita beli sesuatu mata wang dengan harga $1, dan mata wang itu menawarkan kita 90%, dan sekiranya kita win dengan masa yang diberikan, maka kita dapat 90% daripada modal kita. Sekiranya kita gagal untuk win dalam masa yang ditetapkan, maka kita akan loss keseluruhan modal kita. Jadi kesimpulan yang saya boleh buat di sini, pengalaman saya dalam dunia forex trading hampir 17 tahun, dan Kuetek ni baru masuk tahun kedua, option lah. Jadi dalam option sebenarnya sangat mudah untuk profit, dan dia juga sangat mudah untuk loss sekiranya kita silap langkah. Bukan silap langkah, kadang-kadang analisa tu tak menyembelahi kita. Okey, tetapi dia mudah untuk cover loss. Dia berbeza dengan trading option, trading forex. Dia sangat mudah untuk loss dan sangat susah untuk profit. Okey, sebab apa susah? Kita kena makan spread dia lagi kan. Ada leverage dia lagi, dan news spread kembang lagi. Jadi banyak halangan di sana. Jadi sebab itu saya sangat berminat dengan option ni. Dia sangat santai, dan kita tidak perlu menunggu floating yang begitu lama. Sekiranya kita pilih 1 jam, 1 minit, maka profit kita dalam 1 minit. Selamat datang Fong Guang. Okey, sekiranya kita pilih 5 minit, profit kita 5 minit, profit kita 10 minit, sudah 10 minit macam itulah. Okey, begitulah berkenaan dengan option. Dan berkenaan dengan broker Kuetek pula. Kuetek ni dia register di Shell. Memang kebanyakannya broker-broker semua akan register di kepulauan lah. Kepulauan Cyprus, Seychelles, apa lagi, Kepulauan Maldives. Sebab apa? Untuk elak cukai. Kalau buka broker ni sangat mahal dia punya
cukainya. Jadi sebab itu ada ya unregulated dan regulated dan semualah. So far bagi saya Quebec ni withdraw masih tak ada isu sangat lah. Isunya lambat dan cepat sajalah. Okey, sama jugalah kalau jalan raya kereta banyak, maka jam, lambat masuk. Begitu juga dengan traffic withdraw di Quatex, dia bukannya instant. Kalau pagi kereta jam, maka lambatlah sampai. Kalau kita malam-malam kereta tak ada kan, dia cepatlah masuk. Ibarat macam tu lah. Bila banyak orang withdraw, kita lambat masuk. Dia tak ada isu lah, kita tak ada isu lah, dia tak payah. Okey. Macam hari ni member kita pun Ijal dah berapa puluh ribu withdraw agaknya. Pagi dah withdraw, petang dah withdraw. Hampir 20,000 lah saya rasa. Itu yang dia tunjuk, yang dia tak tunjuk saya tak tahulah. Okey, so far jadi withdraw tak ada masalah sangat lah. Okey. Dan sangat mudah untuk cari profit dan withdraw. Okey. Minggu lepas ada kawan kita juga daripada Ipoh rasanya. Dia withdraw 120k. Lambat sikit sebab mungkin cash dah habis dalam akaun. Okey, jadi kita terus kepada pantang larang dalam trading option. Okey, ini pantang larang ini sesuai dengan teknik yang saya ajar. Okey, dan saya tak katakan teknik ini teknik yang terbaik, sebab teknik ini anda tidak akan jumpa di mana-mana lah. Sebab saya yang create sendiri cara untuk trading. Dan anda boleh juga belajar dengan sesiapa pun. Dalam YouTube ada, dalam dunia-dunia trading ada. Kalau YouTube boleh cari Salman, tak silap saya, trader Indon. Tapi di Quebec, di Indon dah tak boleh buka lah, sebab ada isu penyalahgunaan wang lah. Okay, bukan salah broker lah, salah orang di sana ambil duit klien untuk trade, kemudian loss. Jadi orang sana buat report lah. Okey, kalau anda mahir, ada berkelapangan, ada free, boleh tengok video YouTube Salman. Cara dia trade pun bagus juga. Tapi saya tak pernah gunalah dia punya teknik. Saya tak nak banyak teknik, 1-2 teknik pun cukup lah. Okey, jadi teknik ini pantang larang ni wajib follow trend. Ini teknik yang pertama lah, jangan lawan trend. Okey, kalau saya tak suruh buy, buy lah, jangan bagi sell. Okey. Okey, jangan entry ke candlestick breakout. Dia akan saya tunjuk dalam ni lah, dalam apa, dalam platform nanti. Ini mungkin susah nak faham. Okey, jangan trade pay yang ada news. Okey, yang ada news ni biasanya kita tak ada efek sangat. Okey, ini sekadar untuk elak je lah. Kita tak ada efek sangat sebab kita trade 1 minit. Okey, di mana kalau dia henjuk 1 minit tu, kita cuma rugi 1 minit tu je lah. Dia tidak floating. Okey, jangan trade di luar waktu trading. Okey, kalau Isnin hingga Jumaat, bolehlah trade 5.30 pagi, dah okey lah, sebab dia OTC kan. Sampai pukul 8, sampai pukul 9, pukul 10 pun okey lagi. Petang 3 hingga 6 petang, malam 9 hingga 11 malam. Okey. Kalau hari Sabtu Ahad dia banyak OTC, jadi market ni mahal. Jadi boleh trade anytime lah, ikut masa anda lah. Okey. CS doji, hati-hati, sell confirmation mesti cantik, tak boleh doji. Okey, ini pun saya akan tunjuk dalam platform. CS doji maksudnya dia tak ada body. Dia cuma jarum dan bentuk tambah. Tak cantik Okey, dalam penentuan CS pun kita tak ambil macam tu lah. Okey, ini masa-masa ni boleh alert jugalah. Mustahil kita boleh trade 3 hingga 6 petang sama 3 jam duduk. Semakin lama kita duduk di depan laptop ni sebenarnya makin hilang fokus kita. Jadi masa yang sangat sesuai 1 jam, kadang 30 minit. Dah dapat dah sesi pagi, sesi tengah hari, sesi petang. Okey. Okey. Okey, 10 rule trading. Ini seperti biasalah, kena jaga MM. Okey, kena jaga MM. Sekejap
Okey. Entry 1 hingga 2% daripada total capital. Full margin ada setup dia. Kalau ada rezeki saya tunjuk 10 hingga 20%. Follow SOP 100%. Jika tersalah baca trend tak apa, kita boleh still win. Okey, jadi kita kena follow SOP. SOP kita ada berapa je? 4 je. Kalau SOP kata ada setup baru entry. Jadi selepas tu kita jangan fikir lagi lah loss atau win. Okey, sebab kita kena fikir sebelum entry. Kalau dah selepas entry kita dah tak ada guna dah. Tapi bila tersalah, kita tersalah entry pun, kita ada cara kita untuk win lah. Okey, jangan risau. Okey, sabar menunggu setup. Satu pair tu saya dah tengok daripada pagi sampai malam dia lebih ada 30 setup. Okey, setiap pair tu. So sabar je lah, tunggu je. Dia akan ada. Jangan tamak, jangan over trade. Wajib ada target dan wajib follow target. Okey. Target sekian-sekian lah. Senang ikut persen lah. Kalau ikut modal tak sama. Ikut persen. Kalau ada $100, 5% satu hari contoh kan. Siang 2.5, malam 2.5. Senang macam tu lah. Okey, kalau 100, 5% baru $5. Okey, sebab apa saya ikut persen ni? Sebab dari persen ni kita boleh gandakan dia okey. Nanti saya tunjuk dalam pengiraan. Konsisten, study market, stop trade bila capai trade. Okey, bila capai target lah. Ini biasa, kadang-kadang kita pun susah je. Kadang-kadang saya pun bila dah capai nak lagi, betul tak? Sebenarnya kalau kita dapat disiplinkan kita tu, itu satu portfolio yang bagus untuk kita punya journal trading ya. Okey, contoh macam ni lah. Target plan, mungkin kita terkejar-kejar dan tiada hala tuju, sebab itu kita tak capai target kita. Okey, saya sangat tekankan dalam target plan, journal semua ni, sebab daripada sini kita boleh buat satu disiplin pada diri kita supaya target itu boleh capai dengan selamat. Okey, contoh modal kita 100, contoh target 1%, sehari 5%, $5. Okey, dalam 30 hari kita dah ada $150. Jadi 622 RM 622 sebulan. Logik lah. Okey, logik bagi kita yang baru contoh kita jangan samakan dengan orang yang dah kemahiran, orang yang dah lama. Ini saya beri pendedahan kepada yang baru nak trade ataupun yang lama yang ada loss, buat cara macam ni. Okey, nanti anak dah mahir, dah trade berapa lama, dah apa tu, sudah sebati dengan jiwa, bolehlah anak-anak full margin ke apa, tak masalah. Okey, jadi dia bergantung pada modal kita lah. Kita trade tu biar dia logik lah biar dia logik. Okey, 100, kalau 1000 kita ada 1500. Dengan 1500 sebulan ni lebih kurang 6000 sebulan. Apa lagi nak kan? Duduk kat Malaysia ni sebenarnya 6000 tu kira mewah dah. Okey, duduk kat Malaysia lah. Okey, 6000 ni memang cukup mewah. Gaji permulaan graduate pun takkan sampai 6000 jadi ini cara kita untuk trading. Ini bukan compounding, ini ambil profit hari-hari. Target $50 sehari. Daripada 1000 ni 1% sehari. Daripada 1% tu daripada 5% tu pecahkan lagi, siang 2.5, malam 2.5. Okey, untuk meringankan kita punya pemikiran otak kita lah. Kadang-kadang kita letih juga balik kerja nak cari profit lagi. Kita jangan kejar sangat market. Okey, sebab di platform option ni dengan Quotek, profit never ending lah, kata senang tapi silakan memang dia agak susah lah. Okey, dia ada satu kalau nak compounding, saya tunjuk contoh compounding Okey, contoh compounding ni kita boleh tengok ini tak ambil profit,
maknanya kita gandakan profit. Berapa anda akan dapat dengan modal sekian-sekian. Okey. Contoh 1000 anda ada 1000. Okey. 5% satu hari ini ialah compounding. Okey. Okey, including weekend, yes. Okey. Bila nak start? Today. Okey, kita calculate. Kita calculatekan dia. Maka kita dapat dia punya mana tadi? Oh, dia belum masuk lagi. 1000 lambat sikit. Page unresponsive. Okey, lain tak kuat Okey. Dengan 1000 tadi, kita buat compounding 5% satu hari. Okey, 1000 selama sebulan berakhir pada 22 September. Ini kita tak ambil duit lah. Kita ambil 5% sehari, kita buat. Kita jumlah investment kita akan jadi 4,500. Masuk kita profit 3,500. Inilah 50, 25. Okey, ini setiap hari trade. Penat kita berhenti cuti hari Minggu. Okey, kita klik balik. Calculate balik. Banyak sangat, macam tak logik kan. Tapi tak apa, kita tunjuk. Ini trade hari Minggu tak trade lah. Okey, 5 hari je. 5 hari seminggu. Okey, dapat 3,000. Maksudnya kita akan dapat $2,000 lah. Profit 200%. Jadi target-target ini sangat penting. Bila anda tak ada target, okey, anda nak profit tu cepat, jadi anda akan hilang arah, hilang waktu trade, hilang bersama dengan family, hilang masa makan, anda hilang segala-galanya sebab untuk mengejar profit. Itu yang jadi loss okey. Jadi ini dengan modal 1000, 5% satu hari, anda akan dapat lebih kurang $2,000. Kita ubah sikit 4%, banyak sangat. Okey. Okey. Kita still lagi profit 1,400. Ini 4%. 4%. 4% maksudnya pagi 2%, ataupun petang balik kerja 2%, malam 2%. Buat benda yang sama setiap hari, anda akan dapat 1,400. Ini pun hari trade 23 hari je trade. 23 hari je trade tuan-tuan. Jadi dalam masa sebulan tu 23 hari trade. 4% sehari. Sebab dengan option kita boleh target hari-hari. Dengan forex belum tentu kita boleh dapat 4%. Okey, ini compounding ini compounding. Kalau tuan-tuan dah mahir nanti boleh up kepada 10%, maksudnya 5% pagi, petang, malam. Semua masuk. Okey, kita akan klik. Okey, kita profit lebih kurang 7,900. Hanya trade 23 hari, 10% sehari. Pagi, petang 5%, malam 5%. Okey, ini belum masuk weekend jadi anda ada masa untuk bersama keluarga, untuk bercuti semua okey, ini 7,000 tuan-tuan. 7,000 lebih kurang 4, lebih kurang 8 lah. 8,000 darab dengan 4, lebih kurang 32,000. Sebulan punya trade boleh belanja setahun, betul tak? Okey. Okey, jadi boleh clear kat sini tuan-tuan. Kalau clear boleh type sikit dekat income message tu, tengok clear ataupun okey, boleh type kat income message. Boleh maklum pada saya clear ke tak clear, faham ke tak faham untuk step pertama.
Okey, tanya. Seorang aja yang clear. Okey. Tanya. Okey, baik. Kita pergi kepada okey. Okey, baik. Jadi ini ialah tajuk kita, Level Pro Setup M1 Killer Technique. Level 1 scalping, level 2 martingale scalping. Level 3 ni tak payah guna sangat lah. Ini boleh juga. Okey, tapi saya nak tunjuk pada mana tadi. Dah slow, dah berat. Saya tekan. Dah jam. Okey, tunggu kejap Okey. Bangkar dulu. Dah jam. Okey. Baru keluar. Okey, kita pergi pada level 1. Okey, level 1. Ini dia punya apa ni? Time frame M1, setting dia. Okey, setting. Siapa yang baru masuk, apa yang kita gunakan ialah kita gunakan moving average, EMA 25, 50 dan 200. Jadi itu warnanya, dan kita akan guna STOS 533, level 80 dan level 20. Okey, jadi saya nak tanya, perlu tak saya tunjuk cara masuk indikator ni? Okey, penting tu saya tanya tu. Ada tak yang belum tahu macam mana nak masukkan indikator? Kalau belum tahu, saya tunjuk. Kalau dah tahu, saya teruskan next step. Okey, boleh type dalam mesej, jangan malu, jangan takut, sebab kita tak ada bayaran apa-apa. Kalau tanya pun tak kena bayar. Kalau tak salah jawab pun tak kena bayar. Jangan risau. Saya buat kelas free saja. Tak ada charge apa-apa. Abang boleh tunjuk tu Tunjuk okey, baik. Okey, jadi ini dia punya moving average je. Boleh ambil dulu. Okey, jadi saya tunjuk dalam ni lah. Okey, jadi ini platformnya. Ini kereta yang saya gunalah. Okey, ini kita buang dulu. Okey, mana pergi dah? Okey, kita buang dulu. Ini saya akan explain satu persatu lah, sebab ada orang baru kan. Okey, sebelum tu saya explain dulu dekat sini ialah untuk pemilihan mata wang. Kita klik dekat sini, tambah ni ada currency, ada crypto, malam ni belum ada. Ada commodities, silver, gold, semualah. Dan kita ada stock, American, semualah. Stok-stok kat sini semua banyak. Okey, jadi kita akan pilih tawaran daripada broker yang tinggi. Biasa kita ambil 80 ke atas. Macam stok dia 90, jadi kita guna stok pun okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 stok menawarkan 90%. Okey, maksudnya sekiranya kita win, broker akan bayar kita 90%. Currency paling tinggi 87. Ambil yang 80 ke atas je lah. Okey, dekat currency ni dia ada belakangnya ada tak ada apa-apa. Ada yang fix, ada yang OTC. Yang fix ni persen dia tak akan berubah. Okey, yang tak ada fix ni
persen dia boleh berubah. Kadang-kadang kita tengah trade dia turun ber 85. Okey. Dan OTC ni, market ni dia belum buka kepada market, dia over the counter je. Okey, biasanya beli OTC ni dia lebih mahal. Okey, jadi sekarang ni cara cara untuk trade, pertamanya kita akan guna time frame 1 minit. Pilih kat sini time frame 1 minit. Okey, pilih candle dan masa yang saya ajar malam ni ialah 1 minit. Okey, di sini kita boleh switch time dia. Okey, ataupun pilih masa 1 minit sehingga 4 jam. Berapa minit nak pun buat aja kat sini. Tapi untuk kelas malam ni saya ajar cuma 1 minit saja. Ada juga yang tanya, jadi kita tak boleh ke nak ubah berapa minit yang lain? Boleh. Okey, dia tak ada paksaan, kita yang pilih. Sebab apa? 1 minit kita nak profit cepat lah. Okey, ada juga yang tanya, yang bagi tahu, oh ada masa. Ada masa, kira haram lah. Macam mana nak jawab? Okey, ada masa, tak boleh trade sebab ada masa, haram Okey, masa dia tidak tetapkan, broker tak tetapkan pun. Okey, kita boleh pilih. Lagi satu, bukan 1 minit je, 2 minit, 3 minit. Jadi tidak tetap, kita yang pilih. Kita yang pilih, mana kita yang setujulah. Kalau ada masa haram, maka main bola pun haram. Kena ingat macam tu lah. Sebab bola dia ada masa 90 minit. Betul tak? Okey. Jadi di sini modal kita dan di sini ialah jumlah investment kita lah. Kita boleh ubah berapa saja. Okey, saya guna currency ni ialah currency Kazakhstan. Okey. Kalau di convert ke RM sekarang ni lebih kurang ada 2000 lah. Okey. Saya lebih suka guna Kazakhstan ni bukan sebab apa, sebab boleh trade ada sen-sen. Okey, boleh trade ke sen-sen lah. Okey, kalau kita trade GBP dia tak boleh, $1 je dia tak boleh sen-sen berapa belakang tu lah. Okey, ni ubah currency kat sini lah. Nak ubah currency semua dekat sini. Okey, sini nak ubah currency dan dia setiap yang register akan ada account demo di bawah ni. Account demo ni boleh letak je berapa nak, tak ada masalah. Okey, dan seterusnya cara masuk indikator pergi bawah ni. Okey, mula-mula kita cari moving average, kita ada guna 3. Pertama sekali moving average 200. Okey, saya guna EMA. Apa maksud EMA? Exponential moving average. Okey, 200 hari. Ambil warna hijau dan saya tebalkan sikit sebab dia ialah penanda aras. Okey, maksudnya warna hijau ni ialah penanda aras. Kita nak tahu market ini uptrend atau downtrend. Jadi sekiranya harga dia berada di atas, dia ialah uptrend. Mudah saja kita nak mengenal pasti Jadi kita nak hijau ni, yang moving 200 ni, tujuannya untuk mengenal trend buy atau sell. Jadi ini ialah buy. Maka Johnson ini kita menanti buy sahaja. Okey. Dan hijau ni juga jadi kita cerita, kita tambah lagi moving average yang seterusnya 50 EMA warna. Okey, warna apa 50 tadi? Jadi tuan kena ingat sinilah. Okey, 50 warna merah. Okey, warna merah. Okey. Seterusnya yang ketiga, pergi lagi pada moving average. Warna 25 warna kuning. Warna kuning. Okey, siap. Jadi kita sudah ada 3 moving average, 200, 50, 25. Jadi kalau keadaan macam ni, saya pemudahkan anda ingat, dia traffic light punya lampu. Okey, traffic light. Ada kuning, ada merah, ada hijau.
Maksudnya bila dia melepasi kuning, kita berhati-hati, bersedia untuk stop trade. Okey, kalau dia melepasi merah dan langgar lampu merah, kita jangan trade lagi, kita tunggu setup lain. Dan bila dia langgar lampu hijau, dia bersedia terus jalan terus. Itu maksudnya lampu ingat lampu traffic light je lah. Okey, seterusnya kita tambah lagi storage di bawah. Storage. Okey, saya guna 533 overbought 80, ni 20. Yang lain tak payah ubah apa-apa. Okey, siap. Okey, dah masuk kat sini. Jadi okey, Johnson ni ada setup buy di sini okey. Kita boleh nak buy lah tu. Okey, jadi boleh semak macam ni. Stochastic pun ada 533 80 20. Okey, jadi untuk tidak mengganggu, anda boleh klik kat sini, dia akan hilang lah. Okey, macam tu, dia tidak mengganggu lah. Okey, nak keluarkan balik macam tu. Okey, clear macam ni baik. Jadi saya suka dia biar dia tak nampak lah. Dia tak ganggu kita. Okey. Okey, Johnson & Johnson ni ada setup buy. Kita tunggu keluar satu candle buy. Kita akan masuk lagi lah. Okey, tak apa, kita pergi pada ni dulu. Cara entry. Okey, ini sifir dia ataupun rukun dia. Bila dia sebut rukun ni mesti tertil. Maksudnya mesti ikut aturan. Tak boleh langkah-langkah. Kita nak ambil wuduk, tak boleh basuh kaki dulu, mesti basuh kepala dulu. Sama juga rukunnya dalam option teknik yang saya bawa ni lah. Okey, pertama sekali kita kena kenal pasti, ni untuk buy kenal pasti price berada di mana. Okey. Kedua, level storage. Ketiga, candlestick confirmation. Jadi nombor 1 untuk buy, price berada di atas MA200. Storage di level 20. Okey, level bawah. Candlestick buy, CS terbentuk. 2 saat terakhir kita buy. Jadi apa yang berlaku sekarang di sini okey. Ini okey. Ini ialah setup buy. Okey. Syarat pertama ada. Syarat kedua level 20. Syarat ketiga keluar satu candlestick buy. Ini yang saya katakan setup buy bagi Johnson. Dan dia pun sudah hampir win lah. Hampir win. Dia sudah win lah. Lagi 7 saat, 6 saat dia win lah ni. Ini setup buy Johnson & Johnson. Okey, sudah win. Close saja candle ni maka win lah. Sebab itu kita masuk pada 2 saat terakhir Okey, saya tunjuk gambar rajah. Ini untuk ulang kaji sebalik. Untuk buy, price berada di atas 200, stop di bawah, candle buy terbentuk, baru kita buy. Okey. Okey, bila ada ni semua jalan. Okey, ini setup untuk KJ yang pada tarikh sebelum ni lah. Okey. Syarat pertama ada harga sekarang berada di atas 200. Okey, ingat syarat pertama. Syarat kedua kita tengok storage. Berada di bawah dah. Okey. Cukup 1 dan 2, kita tunggu aja CS buy muncul. CS buy ni muncul. Bila dia muncul, sebelum dia close 2 saat terakhir kita entry buy. Entry buy 2 saat terakhir yang bila? Yang candle confirmation ni, yang di sini. Bukan candle di sini dah. Sebelum candle ni tutup 2 saat terakhir kita standby lah. Terus buy. Ini setup buy Okey. Seterusnya sell, terbalikkan aja. Okey, terbalikkan aja. Ada tak gambar sell? Okey, sell. Setup sell. 1 syarat ada. Dan 2 mesti stop dia berada di 80.
3 CS sell entry pada masa 002. Ini entry, ini ialah dipanggil candle confirmation. Sebelah ni pun candle sell. Kenapa saya tak ambil di sini? Ini yang tadi ni, yang pantang larang tadi apa? Ini ialah doji, CS doji. Dia tak ada body. Jadi kita jangan kira dia dulu. Kita ambil yang sebelah ni. 2 saat sebelum candle ini close, kita entry sell lah. Dengan syarat 1, 2 cukup syarat, keluar 3 terus sell. Itu saja, sangat mudah. Okey. Seterusnya sama jugalah. Okey. Okey, saya terus masuk Martingale scalping. Okey, sebab kita nak terus trade je lagi dalam masa setengah jam. Okey. Okey, dah win jadi McDonald. Gerakkan dulu supaya moving average ni berada tepat yang betul. Okey, ini dia buat macam ni tadi. Ada keluar candle ni. Candle sell. Sell je lah terus. Okey. Ini setup dia. Sini tadi kita tak ambil sebab dia doji. Ini pun hampir doji. Ini yang betul. Ni. Okey. Okey, saya terus kepada ni supaya kita boleh guna terus Martingale. Okey, level 2 saya masuk Martingale Martingale scalping. Yang tadi cara trade, yang ini cara counter trade. Maksudnya kita entry pada candle yang pertama, kita loss. Okey. Sekiranya loss, kita ada lagi nyawa, beberapa nyawa. Okey, maksudnya ini kalau dalam dolar kita ada 7 nyawa. Ini untuk modal bawah $300 lah. Okey. Cara entry dia sama, cuma sekiranya entry pertama loss, kita masuk entry pada CS kedua dengan double lot, dengan ketiga terus tambah lot lah. Okey. Okey. Jadi biasanya selepas entry kedua ni saya darab dengan 2.4. Okey. Okey. Ini contoh table RM. Contoh dia ada modal 2000, maka dia boleh guna $5 terus. $5, $12, $29. Ini RM. RM5, RM12 sampai RM969. Jadi dapatlah 1657. Ini modal paling minimal lah untuk kalau untuk guna 7 nyawa. Okey. Kalau saya modal guna 4 nyawa je. Okey. Guna 4 nyawa je. Okey. Seterusnya okey, ini table untuk Kazakhstan. Kalau modal macam saya ni, saya guna 850 tenge lah. Okey. Ini CS pertama. Kalaulah mata wang dia offer kita 85, saya akan darat 2.4. Kalau dia offer 90%, saya akan ambil 600 terus. Okey. Jadi kenapa saya guna tenge ni? Sebab 600 ni bersamaan dengan 1.5. $1.5. Dalam trading, kalau kita guna US, kita tak boleh tekan $1.5 tu. Jadi sebab itu saya guna ke tenge ni, Kazakhstan ni. Okey, contoh 5.8 lebih kurang RM5.80. Macam itulah. Buang kosong je. Buang kosong 2. Okey. RM8.50. Dalam RM tak boleh tulis RM8.50, dia mesti genap. Itu tujuannya. Okey. Ini lah contohnya. Entry pertama rugi, entry kedua rugi, entry ketiga win. Jadi dia terus cover loss. Ini yang saya kata profit never ending. Jumlah profit 1.25. Okey lah. Okey. Okey. Teknik keempat, CS6. Ini mudah aja. Teknik ini satu, dia berurutan, ada 5 candle merah. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Kita terus entry buy. Kita lawan Kalau dia hijau, maka kita sell. Syarat dia, stosh berada di 20. CS doji tidak dikira. Okey. Dalam banyak-banyak ni ada satu CS doji, kita tak kira.
kita kira yang solid candle saja. Contoh 1, 2, 3, 4, 5 kita entry di mana? Kita entry di sini lah. Tapi ini loss, kita win di sini. Selepas tu selang berapa minit ada lagi 1, 2, 3, 4, 5. Selepas candle 5, sebelum tutupnya candle yang kelima, terus tekan buy. Ini simple je. Okey, boleh faham Yang ini cari 5 candle berurutan. Kalau dia candle merah, kita buy pada candle yang ke-6. Tapi tengok stop betul tak dia berada di bawah. Kalau stop tidak berada di bawah, tak valid lah. Okey. Kalau berurutan 5 candle buy, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita akan sell pada candle ke-5. Ini saja, teknik ini sangat mudah. Okey. Jadi kita pergi kepada form, kita tengok. Okey. Apa yang kita nak cari. Okey, sekarang sesi live trade teruslah. Saya tunjuk cara trade. Okey, ini euro. Dan saya akan guna semua apa yang saya ajar tadi, supaya anda boleh nampak cara trade lah. Okey, kalau macam ni sell kan, sell. Okey, ini dia dah sentuh. Ini keluar satu sell, tapi dia belum profit. Kalau dia belum profit, kita sempat lagi, kita akan sell. Bila kita sell 2 saat sebelum candle ini close, sebab kita nak tahu dia close buy atau sell. Jadi 2 saat terakhir tu kita dah boleh agak lah, dia sell atau buy. Okey, ini setup sell 500. Okey, yang mana nak table tadi, ambil lah screenshot lah. Dah win dah tu. Dah win, kita dah terlepas lah. Okey, jadi bila kita trade ni, kalau dah terlepas, contoh ada setup tapi belum win, itu satu peluang bagi kita lah. Okey, ini sudah win lah. Ini setup, ini confirmation sell, kita dah sudah win di sini. Okey, cari next setup. Okey, gerak-gerakkan dulu, gerak-gerakkan lagi. Okey, ini ada satu sell. Okey, ini loss, ini loss, masih loss lagi dan masih belum close. Okey, American. Okey, ini saya tak sell ini dia punya candle confirmation. Entry pertama loss, entry kedua loss. Kita tunggu entry ketiga ni, loss ke win. Kalau dia loss, saya sell. Kalau dah win, kita cari setup lain lah. Itu peluang. Jadi sangat mudah untuk trade Kalau kita tengok-tengok, oh dia dah ada setup tapi belum win, jadi itulah peluang pada kita peluang pada kita. Okey, dia sudah win. Okey, dia sudah win Okey, kalau tuan-tuan nampak di sini, saya ada satu trade masa 15 minit. Ini saya nanti kemudian lah saya ajar ada trade cara 15 minit punya ada. Okey, ni EA tadi petang tadi saya guna 15 minit, sudah win lah. Okey, jadi dua pasangan ni sudah win. Kita pergi kepada lain pula. Okey, Facebook tak ada setup. Johnson. Okey, cari lain. AUD, USD tak ada. Okey, USD Canada. Okey, tuan-tuan boleh tengok sini lah. Okey, dia uptrend kan. Dia uptrend di sini. Dia dah bagi satu candle buy di sini, dah win dah. Okey, ini setup killer M1 lah. Ini candle confirmation, ini loss, ini win. Jadi kita win pada candle kedua. Okey, senang kan? Okey. Canada Chef. Kita tengok. Gerakkan dulu candle MA warna hijau ni, kadang-kadang dia lari. Tuan-tuan kena gerakkan dia. Di sini berlaku, sini sudah win, Di sini dah tak win lah sebab dia dah langgar lampu merah. Dia dah langgar lampu merah. Sebolehnya kejadian tu sebelum lampu merah. Kalau dah berlepas lampu merah, kita abaikan.
Senang saja. Okey, American Express, Boeing. Okey, jom kita cari setup apa yang boleh malam ni. Intel. Mungkin minggu lepas Datuk ada share pasal scam candle CS6, boleh tolong explain semula. Tak sempat join minggu lepas. Scam candle CS biasanya dia berlaku di luar waktu trading yang saya tulis tu. Biasanya saya pernah jumpa juga di antara jam 11 pagi hingga pukul 1 pagi. Itu kadang-kadang dia ada scam. Dan dia berlaku juga pada waktu antara 6.45 petang sehinggalah 8.30. Dia ada candle scam. Saya tak tahu kenapa, mungkin masa tu berlaku open market atau close market US ataupun open market London. Okey. Macam ni, macam Intel ni 1, 2, 3, 4, 5 dia terus sell. Okey. Bila dia berada dalam trading journal kita, dia kurang sikit scam lah. Okey, kurang sikit scam. Dan sekiranya ada macam ni, candle doji ni, dia tidak dikira. Okey. Jadi apa yang saya perhatikan, dia ada candle scam ni waktu-waktu yang kita tak nyatakan. Okey. Macam ni 1, 2, 3, 4, 5. Okey, win pada candle kedua. Okey lah. Ini kira candle 1, ni kira 2. 1, 2, 3, 4, 5. Kita dah sell lah sini, tapi loss, win pada candle kedua. Banyak berlaku kat Intel. Okey, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia win kat sini. Dia keluar lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 baru win. Banyak. Jadi hati-hati jugalah candle CS6 ni. Tapi nampak ini waktunya ialah, tengok pukul 7.40. Nampak. Jadi waktu ni kita tak trade waktu ni. Tengok waktu dia ni. Ni 7.40 sehinggalah pukul 8. Waktunya waktu maghrib lah, dia kira waktu lepas maghrib, waktu dalam antara maghrib dengan isyak tu tak payah trade lah. Elok dia suruh ngaji. Ngaji lah. Okey. Kita tengok lagi sejarah-sejarah dia. Dalam waktu-waktu tersebut ada dia candle scam, dia scam kita. Okey. Jom kita tengok. McDonald's, Johnson, Catchshare. Okey, saya rasa itu mungkin salah satu jawapan lah untuk candle scam tu. Dia berlaku pada waktu di luar waktu jurnal kita. Dan candle scam untuk elakkan dia kalau keluar doji candle. Dia keluar doji candle, kita jangan ambil. So far kalau dalam waktu trading, untuk stok saya trade, dia memang terus kebanyakan memang terus ambil lah candle 6 tu. Okey. Apa currency malam ni? Okey, malam ni sampai pukul 10.30 je. Okey, ada GM lagi selepas tu. Kita tengok apa yang boleh. Sama-sama. Jadi siapa-siapa yang tengok market, boleh tolong cari sama-sama. Nak tengok tuan-tuan faham tak? Okey, tuan-tuan faham tak? Ni UCAD. Currency malam ni kecil semua. Jadi kita fokus pada stok ataupun kita ambil commodities tinggi tak? Okey, silver. Silver pun tak ada setup juga. Belum ada setup lah. Hari ni saya
baru $5. Berapa entry je? 5 entry ya. 8 entry. 8 itu berapa tu? Kecil sangat 8. Ini memang tak sempat trade. Saya trade tadi petang je, pukul 5.30 hingga bukan 5.30, pukul 6 hingga 6.30 je saya trade. Itu tak sempat. Pagi lagi tak sempat buka. Sebab saya pun tak sempat selalu buka Okey. Masa live trade dengan tuan-tuan ni lah, saya ada masa untuk trade. Lepas tu kadang-kadang tak semuanya saya buka lah. Okey. EU on the way. EU dia offer kecil sangat 82 je. Okey, EU dia on the way tu. Kita tengok. Okey, syarat pertama ada, syarat kedua ada. Syarat ketiga kita tunggu satu candle sell. Sebab dia pun dah 2 kali untuk jadi ni. Ini dah bagi dah tadi. Ini kali kedua lah, kali nak bagi. Kalau dia naik ke atas lagi keluar sell, kita tunggulah kejap 2.4. Okey, dia keluarkan dia apa? Kita tunggu. Kita akan entry 2 saat sebelum candle ni close. Okey. Saya akan terus guna martingale Okey, sell. Okey, selepas kita sell, kita martingale. Jadi kita terus double up kita punya entry pada 1200, maksudnya candle yang kedua lah. Saya ambil size yang ni. Okey, saya ambil size yang ni 2.4 ni. Okey, 2.4. Okey. Sebab apa 2.4? Sebab dia offer 82%. Kita ambil 2.4, dia akan cover balik kita punya entry yang loss tu. Okey. Kalau dia 90%, darab 2.2 pun dah cover. Okey, kita standby untuk entry kedua sekiranya entry ini loss. Okey, kita tunggu je lah dalam masa 1 minit. Okey, sekarang tinggal lagi 11 minit. 10, 9, 7, 6, 5. Okey, tahniah Fitri, signal anda sudah win. So kita sudah profit lah. Okey, jadi kita tengok modal kita profit sudah berapa? 5.97. Okey, dah bertambah lah. Okey. Okey. Seterusnya ubah balik modal kita kepada asal. Okey, saya guna 500. Tengah bersama dengan $1. Okey. Jom kita lihat lagi. Ini setup sell tadi syarat pertama, syarat kedua, syarat ketiga. Ada syarat ni, entry. Selagi tak ada, jangan mandai-mandai nak entry. Okey. Anda follow aja SOP, insyaAllah anda selamat lah. Okey. Okey, seterusnya ada lagi tak setup yang boleh kita entry? US okey, apa tu 82 kecil sangat. Kita ambil Intel, tak ada. Intel tak ada. Pfizer 90%. Okey, dia macam ni Ni candle scam, ni candle scam, bukan candle scam. Doji kita tak kira. 1, 2,
3, 4. Baru candle 4. Kalau dia keluar satu lagi candle, baru kita tunggu buy lah. 1, 2, 3, 4. Ini terlalu kecil, kita nak kira pun payah Boin Boin, kita tengok Boin. Itu kita tunggu kalau dia ada entry nanti. Jom kita tengok Boin, apa sudah jadi pada Boin. Ok, Boin sudah jalan. Candle CX6 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3 win pada ni. Ok, kita tengok balik Pfizer tadi. Ok, dia dah nak menang tu. So kita tengok Boin semula. Ok, gerakkan dulu, takut dia punya moving embrace hijau tu. Ok, ok, ni tadi dah ada. Ini mungkin takut nak pergi yang kedua lah. Yang merah ni dia belum sentuh lagi tadi. Kita jangan kira dulu, biar dia sentuh dulu. Ok, Pfizer apa cerita? Dah win dah. Bukan dah win, dia dah tak nak bagi kita masuk Ok, Johnson McDonald dah tak ada. Buy Facebook, Intel, Amerika ok, Amerika, Johnson, Chef, ok, Pfizer. Kita tunggu Boin. Ok, ok, Boin ni saya tak masuk dulu sebab dia panggil apa, candlenya terlalu kecil confirmation tu, bodinya kalau boleh kita nak cantik sikit lah. Kalau dia win tu tak ada sikit kita lah. Ok, cari setup lain lah. EU murah, apa tu, currency murah-murah hari ni. Chef, ok, GBP UD tak lawa. Ni dia sudah bagi win tadi lah. Sudah win. GBP je tak nak lah. Chef, ok, tak ada. NZ JPY murah tapi ada setup. Ya, dia murah. Kita susah sikit kalau sekiranya tak ada, kita tak win, kita nak cover tu susah sikit. Ok, ini setup buy kan. Ok, ini setup buy. Ok, ini setup buy. Ok, dia murah 80%. Kadang saya tak ambil lah. Ok, tapi kita boleh tengok lah. Boleh tengok apa dia buat. Candle keberapa baru dia win, kita tengok. Ini syarat pertama, syarat kedua, dan ini ialah candle confirmation. Ok, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, setup tu sudah win. Tahniah Fitri sudah faham lah. Macam tu lah cara untuk cari setup supaya kita tak menjajar ke merapu setup. Ok, lagi tak? Tak banyak setup mana ni. Jarang-jarang ada. Dia ada pun tempat yang murah. Yang mana yang first time masuk, harap boleh faham. Kalau tak faham, cuba praktis kat demo.
Nanti hari minggu depan masuk lagi untuk ulangan supaya lebih faham lah. Kalau ada masa hari Rabu, kita buat live trade malam. Live trade secara GM lah. Okey. Sebab saya tengok tak banyak setup lah ni. Baru berapa kali je Win, baru satu kali je entry ni. Ada lagi tak? Okey, belum banyak lagi. Cat Chef ni tengok dia punya ni 1, 2, 3, 4. Ni yang kelima. Okey, tapi dia murah lah. Siapa nak masuk boleh masuk lah. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Kita perhatikan dulu. Kalau dia tak win candle yang ke ni, saya masuklah 1, 2, 3, 4, 5. Ini candle yang ke-6 sepatutnya dah entry tadi. Kita tengok dulu. Dia ada peluang lah, tapi dia murah. Cat Chef sell Okey, saya akan sell sekejap lagi. Kalau dia tak win, saya akan sell. Okey. Buat dia slow je malam ni. Okey, 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Sell. Okey, kita terus masuk yang ke lot yang seterusnya. Standby je lah. Okey, naik lagi. Oh, kuat naik ni Cat Chef ni. 10. Okey. Oh, sebatang ni ada harapan nak naik lagi ni kalau kuat macam ni. Biasanya kalau dia panjang macam ni akan ada satu lagi candle buy. Apa, kita layan je. Kita ada peluru lagi ni. Okey. 7, 6, 5, 4, 3, 2, sell. Okey. Terus entry lot yang seterusnya 2, 6, 4, 0. Okey. 2, 6, 4, 0. Tengok Cat Chef ni. Kalau lain macam kita tak follow lagi lah. Momentum dia kuat dia sebab ada satu candle momentum buy kuat ni. Apa, kita layan dulu sampai CS4 ke. Kuat ni. Buy. Okey. 2640. Ni martingale martingale scalping. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Okey, sell lagi. Lambat lah lain. 5, 8, 0, 8. Okey, itu saiz yang seterusnya lah. Maksudnya candle yang keempat. 1, 2, 3, 4. Ini modal yang 500, permulaan 500. Size lot 500 lah. Darat 2.4. Ini darat 2.4. 83%.
6 4 3 2 1. Maka kita sudah win. Inilah candle yang keempat. Jadi berapa penambahan? 6.99. Okey. Jadi santai-santai aja kita cari setup. Tak perlu mengelabah cari Okey. Habisan 2 peluru. Ija, apa cerita? Okey, jadi dah 10.30. Jadi begitulah cara untuk trading. Tak banyak setup malam ni. Kita bagi Ija sikit ni kecek. Apa perasaan anda hari ni withdraw hampir 20k? Kalau ada mic ke dengan sibuk entry lagi tu? Aduh, mic problem pula. Tak apa. Okey, di Pfizer ni ada setup. Ini setup. Kenapa? Padahal dia sudah lepas garisan merah. Tapi dia masuk balik. Bila dia masuk balik, ini dikira setup. Jangan merah ni di atas garisan merah ni, maka dia dah tak valid setup. Ini dia masuk balik. Bila dia masuk balik, dia close bawah merah, dia valid setup lah. Dia sudah berlaku sell kat situ. Okey. Begitulah cara trading untuk malam ni. Jadi saya pun tak boleh nak sambung lagi. Mungkin kita jumpa hari Rabu malam. Kita cuba live trade kalau saya tak sibuk lah tak janjilah. Kalau ada saya bagi tahu. Jadi itulah sedikit cara untuk trading. Okey, kita sambung nanti. Kemudian ada apa-apa soalan dulu sebelum saya close? Okey, Ija profit berapa tu? Banyak tu nampak tu. Tu bunyi tu. Ada apa soalan? Sejam